Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan berkenaan institusi sosial, iaitu isu LGBT dalam membendung dekadensi moral. Kami terdiri daripada pertama Muhammad Nasir bin Mak Bakhir, kedua Muhammad Zarif bin Abdul Talib, ketiga Nur Amalina Hanani binti Ahmad Reza, keempat Nur Kalilah binti Khazali, kelima Nur Salina binti Ahmad Ghazi, keenam Muhammad Hanifah bin Muhammad Tirin, ketujuh Muhammad Ilyas bin Rosli, kelapan Muhammad Syahrin bin Abdul Aziz. Abstrak. Yang pertama, LGBT adalah salah satu punca utama dalam menyumbang dekadensi moral. Ianya bukan perkara baru dan harus dibimbangi kerana menjadi isu yang serius di negara kini, kerana ia telah mula diterima di beberapa buah negara seperti Amerika Syarikat dan yang paling berdekatan dengan Malaysia adalah Filipina. Kedua, walaupun penerimaan negara-negara disebut dari segi positif, namun aktiviti ini amat merisaukan negara kita apabila isu ini dikatakan menjadi punca dekadensi moral di kalangan masyarakat dan generasi pada hari ini. Ketiga, pelbagai faktor boleh diambil kira sebagai penyumbang kemerosotan moral di kalangan generasi kini. Maka perlulah kita sama-sama mengkaji dan mendalami setiap permasalahan yang membawa kepada isu ini. Keempat, tidak disangka kebanyakan pengamal LGBT ini mempunyai sebab mereka sendiri. Malah, kehidupan seperti itu dikatakan seperti normal bagi mereka. Namun, harus kita sedari bahawa isu LGBT ini akan memberi kepada generasi yang akan datang dalam masa yang sama mengundang kemurkaan Allah SWT. Pengenalan. Definisi kepada moral adalah moral dari bahasa Latin moris berarti cara, atau morality atau moralitas bermaksud perwatakan dan kelakuan yang boleh diterima, manakala konsep moral adalah merujuk kepada konsep tingkah laku manusia yang terlibat dengan tingkah laku betul atau salah yang juga kadang-kala dikenali sebagai baik atau buruk. Boleh diguna pakai sebagai kod tingkah laku. Bull and James pada tahun 1969. Dekadensi memberi definisi membawa erti sebagai kemerosotan dari segi nilai serta mutu atau kemunduran dengan keadaan sebelumnya. Daripada Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Maksud LGBT. Yang pertama, L memberi maksud kepada lesbian, iaitu wanita yang cenderung dan lebih berminat kepada hubungan seksual bersama jantina sesama jenis dari mereka, iaitu kaum wanita itu sendiri. G memberi maksud gay, iaitu sama pada umumnya untuk orang yang cenderung dari segi seks pada orang yang sama jantinanya, di mana lelaki menyukai sesama jenisnya. B memberi maksud pada bisexual, iaitu individu yang tertarik pada kedua-dua jantina, tidak kira pada lelaki maupun perempuan, tidak kira dari segi emosi, romantik, intelektual atau seksual. T bermaksud kepada transgender, iaitu seseorang lelaki atau perempuan yang berperasaan sebaliknya dan menampilkan perasaannya secara nyata, sama ada melalui pertuturan, gerak badan, cara berpakaian dan sebagainya. Dalam Islam, LGBT dikenali dengan dua istilah, iaitu liwat atau gay dan sihat, iaitu lesbian. Allah SWT menamakan perbuatan ini dengan perbuatan yang keji, fahishi, dan melampaui batas, musrifun, sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran yang memberi maksud, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya,
Ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasiak itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 80 dan 81. Objektif kajian kami adalah iaitu mencari jalan penyelesaian yang kondusif untuk menangani masalah dekadensi moral di kalangan masyarakat Malaysia yang terjebak dalam masalah LGBT. Kepentingan kajian yang pertama adalah menepasti punca-punca permasalahan yang berlaku berkenaan kepada mereka yang terlibat dengan LGBT. Kedua adalah mengkaji kesan LGBT kepada masyarakat umumnya. Dan ketiga adalah mencari jalan penyelesaian yang kondusif untuk menangani masalah LGBT di negara kita. Persoalan kajian, punca terjadinya tarikat LGBT di kalangan masyarakat kini. Yang pertama adalah kurang penghayatan agama. Kedua, pengaruh rakan sebaya dan faktor sekeliling atau teknologi dan perkembangan semasa. Ketiga adalah masalah dalaman keluarga. Kesan LGBT kepada masyarakat. Yang pertama adalah kepada individu itu sendiri. So, kelebihan pada diri sendiri tidak diiktiraf, dipandang serong oleh masyarakat, mudah berjangkit penyakit seperti AIDS, HIV, pelbagai penyakit kelamin dan kemurungan. Kedua, terhadap keluarga, berasa kecewa dan menanggung malu. Kedua, keharmonian dan keselesaan keluarga terjejas. Ketiga, masyarakat, mencerminkan kemunduran masyarakat, memalukan dan memusnahkan kekuatan nilai moral sesebuah masyarakat. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh organisasi kerajaan dalam menangani isu LGBT di Malaysia. Pertama adalah perlakuan LGBT yang bersifat bertentangan dengan hukum syarak memperlihatkan agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan. Kedua, pertikaian undang-undang domestik yang dipakai di Malaysia sejak sekian lama dengan undang-undang antarabangsa yang mengiktiraf golongan LGBT ini. Ketiga, campur tangan oleh Mahkamah Sivil dalam perkara yang berkait dengan ahli agama Islam di Malaysia yang menyentuh tentang LGBT. Keempat, wujud stigma negatif dalam masyarakat hingga membawa kepada persepsi negatif kepada institusi perundangan syariah dalam negara. Kelima, memohon pengisytiharan ketidaksahan peruntukan undang-undang Islam di Mahkamah Persekutuan seperti dalam kes Juzaili dan Anor lawan Majlis Agama Islam Negeri pada 2012. Keenam, kaum LGBT memanipulasi undang-undang sivil untuk membenarkan perbuatan mereka dengan bertindak untuk menafikan kuasa mahkamah syariah atau peruntukan undang-undang Islam di Malaysia kini. Ketujuh, NGO yang menjalankan gerakan LGBT ini merupakan gerakan diskriminasi untuk bentuk baru yang memanipulasi hak asasi manusia untuk mempertahankan dan membenarkan perbuatan LGBT sekaligus menghina kesucian agama Islam dan menggugah ketenteraman awam dan keamanan beragama dalam negara. Cadangan penyelesaian. Pertama, penguatkuasaan undang-undang dan pendakwaan yang selaras. Kedua, sentiasa mengadakan bengkel pelarasan prosedur penguatkuasaan kepada staf-staf penguatkuasa agama. Ketiga, menyekat kepada semua kegiatan dan aktiviti yang menjurus kepada promosi LGBT. Cadangan penyelesaian. Penutup, LGBT merupakan fahaman budaya seseorang yang bertentangan dengan agama, kemanusiaan dan keluarga.
Budaya ini dilihat lebih banyak menyumbang kepada kesan yang negatif, jadi seharusnya tindakan perlu diambil untuk membendung LGBT. Yang pertama, peruntukan undang-undang perperkasaan sedia ada perlu diperkemaskan. Kedua, institusi kekeluargaan perlu diperkukuhkan dan kembali kepada fitrah asal Islam. Ketiga, perlu dibendung secara agresif di setiap lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih.